Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, untuk konten kali ini, channel The Haunting Cruise dan channel PN telah membuat persetujuan untuk memberi giveaway kepada 5 komen terawal untuk konten hari ini, termasuk channel The Haunting Cruise dan juga channel PN. Hadiah merupakan t-shirt cerita seram seperti yang Brother Fai pakai sekarang ni. Okey? Ini dia t-shirt dia. Okey? Ini ada lambang The Haunting Cruise. Ini lambang PN dan juga ada belakang cerita seram. Okey? Kepada 5 komen terawal tersebut, anda boleh menghantar email seperti yang tertera di bawah ini. Bukan di sini Ini 6 pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh bukan, 1 pack only. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa memberi sokongan kepada channel The Haunting Cruise dan juga PN. Nak dengar cerita seram? Kita akan beralih kepada cerita seram pada malam ini. Itu dia. Pada malam ini malam ini rancangan kisah cerita seram The Haunting Cruise dan PN agak berbeza sedikit pada malam ini kerana ada yang special pada malam ini seperti apa yang Brother Fai katakan tadi, pada malam ini kita ada giveaway kepada 5 komen yang terawal daripada channel The Haunting Cruise 5, daripada channel PN pun 5. Mereka yang bernasib baik ni akan mendapat t-shirt cerita seram lah, yang seperti Brother Fai tunjukkan tadi. Sekarang pun Brother Fai tengah pakai t-shirt cerita seram tu. Baiklah, seperti yang dijanjikan, cerita seram pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada RS Suzy. Kisah yang bertajuk Amarah Pontianak di Dewan Majlis Bandaraya. Zana telah pun diterima kerja dalam sektor pembersihan Majlis Bandaraya. Zana memang tidak pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai pembersih atau cleaner. Latar belakang Zana bukan calang-calang. Dia berpendidikan dan pernah bertugas sebagai seorang pengawal peribadi, orang kenamaan ataupun bodyguard. Semua orang akan tertanya-tanya, kenapa Zana memilih untuk menjadi seorang pembersih ataupun cleaner Kehidupan dunia realiti bagaikan roda. Ada kala kita berada di atas dan ada kala kita berada di bawah. Roda berputar mengejar masa, mengikut juga pelbagai masalah yang akan kita tempuhi untuk meneruskan hidup di bumi yang fana ini. Begitu jua jalan hidup Zana yang berusia 30 tahun. Berumah tangga dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Zana seorang wanita yang amat lasak. Serba boleh dan suka mencuba sesuatu yang mencabar. Katakan apa saja. Memanjat tangga untuk membersihkan kotoran pada kipas dinding yang disangkut tinggi, memasuki longkang yang penuh lumpur dan mengorek sisa-sisa sampah di daun kering yang membuat longkang tersumbat, dan tidak kecuali menebang pokok hanya menggunakan sebilah parang saja. Hebat Zana ni Segala tugasan kaum lelaki boleh dilakukan tanpa sembarang keluhan oleh Zana. Penyelianya juga kagum dengan kebolehan Zana. Kebanyakan wanita akan rasa geli, kotor dan tidak selesa langsung dengan keadaan yang menjijikkan. Tetapi perwatakan Zana amat jauh berbeza. Zana diberi tanggungjawab bersama 2 orang lagi pekerja, Hadi dan Kak Normah. Mereka bertiga bukan saja rakan sekerja,
malah boleh dikatakan jiran. Ketiga-tiga mereka adalah penduduk sekitar taman perumahan yang sama. Berjiran dia orang ni. Tempat Zana bekerja adalah sebuah dewan seberguna milik Majlis Perbandaran. Ia digunakan untuk bermain badminton serta penyewaan premis atau tujuan majlis keramaian dan lain-lain. Baiklah, minggu pertama bagi Zana adalah penyesuaian diri dengan persekitaran. Contohnya, pengenalan diri kepada rakan sekerjanya yang lain dan menerokai seluruh kawasan premis dewan untuk memastikan tugasan akan dilakukan menjadi mudah selepas dia mengenal selok-belok premis. Tiada masalah komunikasi antara Zana, Hadi dan juga Kak Norma. Pertalian mereka seperti satu keluarga. Tiada masalah pembagian tugasan yang tidak memuaskan mana-mana pihak. Semuanya berjalan dengan lancar. Apabila tiba minggu kedua, Zana bekerja di dewan tu, Zana mendapat tahu bahawa dewan akan diperiksa pegawai atasan dari Majlis Perbandaran untuk tahap kebersihan mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Seluruh pelusuk dewan akan diperiksa, kawasan luar ataupun dalam. Ini termasuk keliling pagar premis, kawasan rumput yang tidak berapa luas bidangnya, dedaun kering dan tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar dewan. Di kawasan dalam dewan pula, pemeriksaan yang teliti adalah pada kebersihan tandas. Kemudian, barulah pegawai akan tumpukan pemeriksaan pada kawasan kort badminton, dewan dan pentas persembahan. Maaf ya. Pada hari Khamis tu, 2 orang pegawai dari Majlis Perbandaran tiba tepat jam 10 pagi dengan menaiki kenderaan pacuan 4 roda Land Cruiser berwarna hitam pekat dengan pelekat logo rasmi Majlis Perbandaran. Mereka mula mengelilingi perkarangan dewan. Salah seorang daripada mereka mengarahkan untuk menebang sebatang pokok kelapa yang telah tumbuh di kawasan rumput di bahagian belakang dewan. Pokok kelapa tersebut memang kelihatan uzur. Pelepah-pelepah kering menyembah bumi membuat ia nampak lagi semak. Mujurlah, itu saja maklum malas dari pegawai atasan Majlis Perbandaran ke atas kebersihan dewan waktu tu. Pada hari berikutnya, Hadi meminta Zana membantunya menguruskan pokok kelapa tu. Kedua-duanya menggunakan parang mencantas pelepah-pelepah kering yang ada. Kemudian dibantu oleh Kak Norma mengalih lalu mengumpul pelepah-pelepah yang dicantas untuk dibuang ke dalam tong sampah besar berwarna hijau di tepi pagar keluar dewan. Satu persatu pelepah dicantas. Buah kelapa tua yang gugur bertaburan dikutip dan dibuang supaya tidak menjadi anak pokok kelapa. Matahari mula dirasai terik. Keringat membasahi seluruh badan masing-masing. Tanpa disedari, waktu sudah pun masuk tengah hari. Tibalah waktu rehat selama 1 jam. Seperti biasa, Zana dan Kak Norma akan berbaring-baring di atas pentas dewan sambil berborak-borak hal ehwal kaum wanita. Manakala si Hadi ni pula akan berehat di bilik simpanan alat-alat pembersihan. Yalah, takkanlah si Hadi ni pun nak membawang sama juga kan. Cerita pasal perempuan kan, takkan kita nak join. Dewan hanya akan digunakan orang awam pada waktu malam selepas jam 6 petang untuk bermain badminton dan turut dihaskan untuk kegunaan majlis keramaian pada hujung minggu. Kami cuti semua serentak pada hari Sabtu. Ini kerana apabila selesai sesebuah majlis di dewan pada hari Sabtu, kerja kami memang banyak keesokan pada hari Ahad. Makanya, ketiga-tiga harus hadir kerja untuk membersihkan sekitar dewan setelah selesai majlis. Tiada siapa yang dibenarkan bercuti pada masa itulah. Mereka bertiga sedang berehat di bilik stor sambil berborak kosong.
Waktu rehat hari itu diberi kelonggaran untuk berehat lama sedikit sebab banyak tenaga telah digunakan pagi tadi membersihkan dewan yang tersangat kotor dan bersepah lepas majlis semalam. Mereka bergurau dan menyakat antara satu sama lain adalah salah satu cara mereka menghilangkan kepenatan diri lah, ya. Bilik store tu seakan-akan bergegar dengan gelak tawa mereka bertiga. Tawa, bergurau-gurau kan. Apabila nada gelak tawa mereka berkurangan, satu suara merintih kedengaran jelas di telinga mereka bertiga. Mereka saling memandang satu sama lain. Keadaan dewan akan bergema jikalau terdapat pergerakan suara atau apa saja yang mendatangkan bunyi di kawasan yang besar dan luas dengan persekitaran yang tertutup akan pantulan bunyi ataupun eko. Nak tahu bunyi dia macam mana? Okey. Bunyi dia lebih kurang macam ni, ya. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Kak Norma pula memang seorang penakut. Dia pernah mengongsi watak penakutnya kepada Hadi dan Zana. Menurutnya, dia akan mengelak menonton filem-filem berunsurkan horror, memekak telinganya jika yang sedang berkongsi sesuatu yang menyeramkan. Pendek kata, segala apa saja yang berkaitan dengan hantu, sejurus mendengar hilayan itu, Kak Norma pantas beralih kedudukan menuju ke ruang tengah bilik yang dibelakangi tempat duduk Hadi. Dia takut. Zana pula duduk di sebelah kanan Hadi, menghadap tempat duduk Kak Norma tadi. Daripada posisi tempat duduk si Zana, memang jelas kelihatan pentas yang diterangi cahaya pancaran matahari menyelinap masuk dari celah-celah lubang tingkap dewan. Zana mula terperasan. Ada sesuatu benda di atas pentas itu. Kelopak matanya dikecilkan untuk memberi fokus ke arah objek di atas pentas. Ada kain putih berkibaran keluar daripada bilik persalinan sebelah kiri pentas. Apa yang Zana nampak ialah seorang perempuan berambut tersangatlah panjang berjurai mencecah lantai pentas. Dia berhenti di tengah pentas yang mempunyai sedikit cahaya samar-samar. Wajah perempuan itu tidak berapa jelas kerana ditutupi rambutnya. Tetapi apa yang pasti, perempuan itu seperti melambai-lambai memanggil Zana. 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 Hoi Mina, dah sampai KL ke? Jauh Temenung. Zana tersentak apabila Hadi tiba-tiba menyergahnya. Uish, kau ni terkejut akulah. Kenapa? Kau cakap apa tadi, Zana terkejut. Itulah. Kau ni mengelamun aja. Muka kau ketat semacam, apa hal pula ni? Sebelum Zana tunduk memandang ke skrin telefon bimbit Androidnya, dia sempat menjeling ke arah pentas. Hilang. Perempuan yang melambai-lambainya baru tadi tidak ada lagi di situ. Kak Norma pula hanya duduk diam terpaku. Abaikanlah apa yang bunyi tadi. Biasalah, dewan kosong, tempat luas, lepas tu tertutup pula kan. Memang macam-macam bunyi lah.
Kadang-kadang tu bunyi dari jalan luar, tapi kita yang dengar ni macam kat dalam dewan. Siang hari lagi ni, mana ada hantu oi? Tak ada apalah, kata Hadi. Biarlah aku saja yang tahu. Si Hadi ni memang sembang macam tak ada apa berlaku. Yelah, dia belum terserempak lagi kan. Kena batang hidung sendiri, baru padan muka. Kalau beritahu Kak Nomah, dia mesti letak jawatan serta-merta ni. Aku garanti punyalah, bisik Zana dalam hatinya. Zana sudah tentu tidak akan kongsi apa yang baru dia nampak tadi kepada Kak Nomah. Zana faham keadaan Kak Nomah yang berusia awal 50-an tu. Seorang wanita bertubuh kecil. Aura wajahnya menyejukkan sesiapa memandangnya. Dia juga berwatak keibuan dan berjiwa lembut. Tak hairanlah jika dia seorang penakut. Bukan sekali saja gangguan penampakan atau kelibat mirip Pontianak dialami Zana. Malah berlarutan selama 3 hari. Ini membuat Zana terfikir bahawa ada sesuatu yang tidak kena di dewan itu. Pada petang Jumaat yang dituruni air hujan sangat lebat, Zana dan Hadi diminta untuk balik lewat sedikit. Syarikat pemasangan kemah kanopi untuk majlis perkahwinan keesokan hari masih belum tiba. Ia hanya menjadi salah satu tanggungjawab petugas pembersihan dewan untuk memastikan pagar dikunci selepas kemah siap dipasang. Jam menunjukkan tepat pukul 7 malam. Penyewa dewan ataupun pihak yang akan adakan majlis sudah menghubungi mereka setengah jam lalu untuk memberitahu bahawa syarikat kemah masih dalam proses meleraikan kemah di lokasi berdekatan dan akan segera bergegas ke dewan dalam anggaran masa sejam lagi. Kedengaran azan masuk waktu solat maghrib sudah pun tiba. Zana berada di bilik stor dan Hadi pula kelihatan mundar-mandir di pintu masuk dewan. Seakan-akan gelisah menunggu pihak pemasangan kemah yang tak kunjung tiba. Hei, manalah diorang ni tak sampai lagi? Pukul berapa kita nak balik? Hei, leceh betul lah. Hadi merungut sambil menyandarkan badannya di daun pintu bilik stor. Lampu di dalam dewan terpadam secara tiba-tiba. Kejadian blackout sering berlaku semenjak hujan ribut petir pada waktu petang beberapa hari yang lalu. Ia satu perkara biasa jika ada trip di Swiss utama. Kotak Swiss dewan terletak di bahagian belakang pentas, lokasi di mana Zana pernah nampak sosok Pontianak muncul dari arah itu. Alamak, waktu macam ni lah lampu ni nak main-main. Nah, jom ikut aku pergi belakang pentas. Kita tengok Swiss mana yang tendang. Kau pergilah seorang. Aku tengah WhatsApp suami aku ni. Kau takut Takut kawan tu tegur kau ya. Zana memilih Hadi yang ingin mengajaknya teman ke belakang pentas. Hadi dan Zana pun berjalan ke bilik stor ke arah pentas dengan menggunakan lampu suluh dan aplikasi telefon bimbit Zana. Rasa kesunyian memeluk tubuh. Suara cicak kecoh kedengaran memecah kesunyian dewan gelap dan mereka tiba di anak tangga pentas. Hadi di hadapan diikuti Zana. Bulu roma Zana meremang seperti ada sesuatu sedang memerhatikan mereka. Senyap. Hadi sedang membelik Swiss dalam kotak untuk memastikan mana yang tendang. Pon 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 pon. Kedua-dua mereka melompat terkejut. Dengan bunyi lantang hon lori syarikat pemasangan kemah sedang menunggu pagar dewan dibuka. Zana pun berlari ke arah pagar untuk membuka kunci mangga pagar, meninggalkan si Hadi di belakang pentas. Mujur Hadi bawa telefon bimbitnya yang mempunyai sistem lampu suluh. Kalau tidak, Hadi ditinggalkan dalam gelap gelita lah jawabnya.
Hadi tekun memeriksa suis satu persatu. Bunyi tapak kaki seperti seseorang sedang menaiki anak tangga pentas dan menuju ke arah di mana Hadi berada. Zana, dah sampai lori kemah? Biar diorang buat bahagian luar dulu. Aku tengah settlekan suis yang tendang ni. Tiada respon dari Zana. Test pen yang dipegang Hadi terlepas dari genggaman, lalu jatuh ke lantai. Aduh, jatuh pula. Zana, tolong aku ambil test pen kat lantai, please. Masih tiada respon dari Zana. Kau ni terjegat kat situ buat apa? Aku minta tolong kau buat bodoh pula. Hadi membebel dan mengutip test pennya yang jatuh tadi di sebelah kaki kanannya. Setelah membungkuk untuk mengambil test pen, sempat Hadi menjeling ke Zana yang berada di sudut dinding. Apabila Hadi ingin bertukar ke posisi sebelum tu, dia sekali lagi curi pandang ke arah Zana. Alangkah terkejutnya apabila makhluk menyerupai Zana tadi bertukar kepada bentuk yang menyerupai Pontianak. Hadi terpekik kuat, membuat semua yang berada di luar dewan termasuk Zana berlari dalam keadaan gelap di situ, ke belakang pentas. Cahaya lampu spotlight dari lori kemah saja sebagai panduan. Mereka lihat Hadi sedang menyangkung sambil mukanya ditutup dengan kedua tangannya. Di. Zana ni. Di, bangun Di. Hadi mendongakkan kepalanya lalu bangun berdiri. Aku nampak. Lampu yang terpadam tadi tiba-tiba menyala kembali. Dah. Kita pergi bilik store dulu. Jangan kat sini. Zana mengajak Hadi beredar dari situ. Pekerja kemah diam seribu bahasa, keliru dan tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya. Tapi disebabkan mereka ada pemasangan kemah yang belum selesai, mereka teruskan kerja tanpa bertanya apa pun. Di, kau nampak apa? Kau nampak dia Atau Aku ingatkan kau sebab aku dengar tapak kaki. Si Hadi kata macam ni. Aku ingatkan kau sebab aku dengar tapak kaki. Aku agak kau patah balik nak tolong aku suluhkan cahaya dari handphone. Lepas tu test pen aku terjatuh pula. Kebetulan kau ada. Aku pun suruhlah kau tolong ambilkan test pen aku tu. Yang aku pelik, kau tak bagi respon apa-apa lagi. Yang lagi pelik, kau patah balik tak berlampu. Maksud aku, kau jalan dalam keadaan gelap. Hadi menceritakan apa yang terjadi. Disambung lagi. Time aku nak diri balik lepas kutip test pen tu, aku pandang ke arah kau. Diri macam tak ada function. Clear cut. Aku nampak. Aku nampak. Aku tak nak sebut lah. Muka Hadi pucat lesi. Kelihatan badannya menggigil. Zana pun menyuruh Hadi pulang ke rumah dan beristirahat. Dalam sejam setelah Hadi gerak balik dari dewan, kemah pun siap dipasang. Pekerja kemah pun berkemas dan bergerak pulang dari dewan. Tinggal Zana untuk memeriksa sekeliling dan tutup dewan. Zana tahu akan ada gangguan apabila dia seorang diri. Zana mengelilingi dewan sambil membaca surah-surah ayat suci Al-Quran di dalam hati kecilnya lah. Zana ke tandas untuk padamkan lampu tandas. Dan seterusnya, Zana menutup kesemua pintu roller shutter dewan. Bilik store telah dikunci. Hanya tinggal pintu utama masuk dewan untuk dikuncinya. Zana pun keluar, lalu menutup pintu dan menguncinya dengan mangga besi yang sangat mampat. Zana pun
menyandang bagnya dan berjalan ke pagar. Cuaca sangat sejuk. Setelah hujan lebat berhenti sebelum maghrib tadi, bertemankan nyanyian serangga-serangga malam serta cahaya malap dari tiang lampu jalan yang bergerak. Zana pun menutup pagar besi dia. Pagar besi itulah maksudnya. Dia mengunci dengan mangga besi berlilitkan rantai. Maaf ya. Zana menjeling ke jam di tangannya yang menunjukkan pukul 10.55 malam. Daripada Dewan ke rumah Zana mengambil masa hanya kurang lebih dalam 10 minit lah. Dengan tiba-tiba, Zana seperti dilanggar oleh seseorang yang sedang berlari dari arah bertentangnya, menembusi badannya. Zana berhenti, lalu menoleh ke belakang. Memang tiada siapa pun kat situ. Zana dengan lajunya membuka langkah perjalanannya balik ke rumah. Malam tu Zana mendapat mimpi yang menakutkan. Makhluk Pontianak tu menghampiri wajahnya. Dia menghampiri Zana. Wajahnya hancur mengerikan. Dan dalam mimpinya ada pokok kelapa yang ditebang. Yang ditebang oleh Zana dan Hadi itu harilah kan. Suara pekikan yang sangat kuat dan nyaring seperti sedang marah akan sesuatu kedengaran. Masih dalam mimpi, lembaga itu mendekatkan wajah hancurnya depan muka Zana. Lalu Zana terjaga dari tidur. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Mimpi ngeri tadi seakan memberi petunjuk pada Zana mengapa pelbagai gangguan-gangguan telah berlaku di Dewan. Pokok kelapa belakang Dewan kemungkinan tempat tinggalnya. Dan dia ditebang. Hingga hari ini, gangguan penampakan kelibat Pontianak dan hilaian sayup menakutkan masih lagi dialami mereka, termasuk Kak Normah. Dan akhirnya Kak Normah membuat keputusan untuk berhenti sebab tidak mahu bekerja dalam ketakutan. Zana pula mendapat tawaran kerja baru sebagai kerani di tempat suaminya bekerja. Tinggal Hadi lah yang masih kekal di Dewan bersama dua pekerja baru. Gangguan seperti apakah yang mereka alami ini? Wallahu alam. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Daripada RS Suzy. Sekian.